Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Grace Piang Lisa, nombor matrik S70847. Hari ini saya akan membincangkan tentang peristiwa 13 Mei tahun 1969. Kod subjek adalah MPU 3123 iaitu Penghayatan Etika dan Peradaban. Untuk makluman semua, peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu titik hitam dalam sejarah Malaysia apabila rusuhan kaum yang dahsyat tercetus di Kuala Lumpur. Peristiwa ini tercetus apabila pilihan raya umum 1969 yang menimbulkan ketegangan politik dan sosial antara kaum Melayu dan Cina. Konflik ini mengakibatkan kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda yang besar. Peristiwa ini juga membawa kepada pengisytiharan darurat dan penggantungan parlimen. Majlis Gerakan Negara iaitu Migran ditubuhkan untuk memulihkan keadaan. Peristiwa ini menekankan kepentingan perpaduan terhadap kaum, keadilan sosioekonomi dan politik yang bertanggungjawab untuk memastikan kestabilan dan keharmonian negara. Terdapat 3 sebab berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Sebab pertama berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 ini adalah ketegangan ekonomi, di mana ketidakpuasan hati terhadap ketidaksamarataan ekonomi antara kaum, khususnya perbezaan yang ketara antara kaum Melayu dan Cina. Kaum Cina pada masa itu dilihat menguasai sektor ekonomi, sementara kaum Melayu menguasai sektor pertanian dengan taraf hidup yang lebih rendah. Ketidaksamaan ini menyebabkan rasa tidak puas hati yang mendalam dan mencetuskan ketegangan antara kaum tersebut. Sebab kedua adalah politik. Politik pada masa itu sangatlah dipengaruhi oleh sentimen perkauman dengan parti-parti politik yang mewakili kepentingan kaum masing-masing. Parti politik sering memainkan isu perkauman untuk meraih sokongan yang akhirnya memburukkan hubungan antara kaum. Perarakan kemenangan Parti Pembangkang selepas pilihan raya umum 1969 juga dilihat sebagai satu provokasi oleh setengah pihak yang memperuncingkan ketegangan antara kaum tersebut. Sebab yang ketiga adalah kegagalan integrasi nasional. Usaha integrasi nasional yang tidak menyeluruh menyebabkan kurangnya interaksi dan persefahaman antara kaum. Selain itu, sistem pendidikan dan perkampungan yang berasingan juga mengurangkan peluang untuk interaksi antara kaum. Kekurangan usaha dalam memupuk perpaduan dari peringkat akar umbi menyebabkan mudahnya sentimen perkauman dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Terdapat 3 pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969. Pengajaran yang boleh diperoleh daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang pertama adalah kepentingan perpaduan kaum. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya perpaduan kaum untuk kestabilan negara. Masyarakat perlu dididik untuk menghormati dan memahami budaya serta keperluan kaum lain. Langkah-langkah pendidikan berbilang kaum dan program-program integrasi sosial perlu diperkukuhkan untuk mengelakkan berulangnya tragedi serupa. Pengajaran yang kedua adalah keadilan sosioekonomi. Peristiwa 13 Mei menekankan pentingnya keadilan dalam pengagihan kekayaan dan peluang ekonomi. Kerajaan perlu memastikan dasar-dasar ekonomi yang adil dan saksama supaya tiada kaum yang merasa terpinggir dan tidak diendahkan. Dasar ekonomi baharu atau dikenali sebagai DEB yang diperkenalkan selepas peristiwa ini bertujuan untuk mengurangkan ketidaksamarataan ekonomi antara kaum dan memperbaiki taraf hidup semua kaum yang ada di Malaysia. Pengajaran yang ketiga adalah peranan politik dan tanggungjawab politik. Pemimpin politik dan parti-parti politik haruslah memainkan peranan yang lebih bertanggungjawab dalam menyatupadukan rakyat dan bukannya menggunakan isu perkauman untuk kepentingan politik. Politik yang berasaskan perpaduan dan inklusiviti perlu dijadikan asas dalam setiap dasar dan tindakan politik untuk memastikan keamanan dan kestabilan negara. Kesimpulannya, dengan memahami sebab-sebab dan pengajaran daripada peristiwa 13 Mei tahun 1969 ini, Malaysia boleh bergerak ke hadapan dengan lebih harmoni dan bersatu padu di samping memastikan tragedi serupa tidak berulang lagi.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.